Pagi sampai tengah hari tadi hujan. Petang sampai ke malam ni dah panas terik. Sini mendung aja pagi hujan, dari malam hujan sampai ke tengah hari. Kalau tidak pun malam, kalau tidak pun malam hujan, pagi tu panas. Dah lah kering baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada maklumat daripada bukan maklumat, saya ada pemberitahuan daripada Cikgu Rahim. Malam ni saya akan ganti Cikgu Rahim sebagai moderator. Malam ni Cikgu Rahim dia di KL, tak dapat bersama kita. Ada hal keluarga sikit. Jadi saya jadi tukang moderator lah. Tapi penceramah masih penceramah sama lagi. Penceramah kita Ustaz apa pula ni? Ustaz Firdaus kan? Yazid. Yazid.
Ya Ustaz. InsyaAllah kita akan start nanti dalam lagi seminit kita akan mula. Ustaz Yazid, Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat dah. Minta maaf Ustaz. Lagu sikit lah. Lagu sikit lah, baru ni 3 hari kita jadi ref tepi padang pula. Oh ya. Dengar Ustaz? Dekat. Dengar. Jelas. Dengar. Okey, takut tak jelas. Jelas. Ha. Jadi minta maaf ya. Boleh perkenalkan diri sebagai pengerusi tu? Siapa dia? Nama oh ya. Nama ke siapa? Nama saya Ahmad Azul Ikram bin Muhammad Aziz. Saya Berasal dari mana? Berasal dari saya lahir di Penang. Rumah saya di nombor 4 lorong 9. Pelang 3 ataupun 4 rumah pelang rumah cikgu Rahim. Apa? Kayaknya kat taman situ lah. Tinggal kat taman tu. Ya, taman Jawa Jaya lorong 9. Okey. Ya. Okey, dah Dengan teruskan. rumah cikgu Rahim. Jadi malam ni kita akan bersama dengan ustaz kita, Ustaz Muhammad Yazid bin Sulaiman, Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi Ustaz Yazid kita malam ni akan baca Al-Quran pada malam ini daripada surah Al-Qalam ayat 1 hingga 52 dan ayat Al-Haqqah ayat 1 hingga 8. Bermula daripada muka surat 564 sehingga 566. Betul tak? Ya, betul. Betul tak? Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa, kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina kita persilakan Ustaz Muhammad Yazid bin Sulaiman untuk meneruskan bacaan Al-Quran. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah semua boleh ikut sekali baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azul Ikram selaku moderator pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan membaca surah Al-Qalam bermula pada ayat yang pertama hingga ayat 52 dan diikuti surah Al-Haqqah ayat pertama hingga ayat yang ke-8 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون
وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن
للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas bacaan yang bacaan yang merdu sebentar tadi. Dan kita akan sambung sikit dengan bacaan terjemahan. InsyaAllah saya akan bacakan terjemahan daripada ayat yang kita baca tadi, bermula daripada ayat pertama surah Al-Qalam sehingga habis surah Al-Qalam, dan bermula daripada ayat 1 surah Al-Haqqah sehingga ayat 8. Baik, surah Bismillahirrahmanirrahim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Engkau wahai Muhammad, dengan nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah seorang gila sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana. Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam. Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Maka tidak lama lagi engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Siapakah orangnya yang gila di antara kamu semua? Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Oleh itu berpegang teguhlah pada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan, dan janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur menurut kemahuan mereka, supaya mereka juga bertolak ansur berlemah lembut pada zahirnya terhadapmu. Dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai, yang sering menghalangi amalan-amalan kebajikan, yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang amat berdosa, yang jahat, kejam, yang selain itu tidak tentu pula bapanya. Adakah kerana ia seorang hartawan dan ramai anak pinaknya, maka ia mendustakan agama kami? Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat keterangan kami, ia berkata, inilah cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Orang yang bersifat demikian akan didedahkan kehinaannya. Kami akan adakan tanda di atas hidungnya yang berupa belalai itu. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala bencana, sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kaum yang telah lalu, ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buahan di kebun itu pada esok hari, serta mereka tidak menyebut pengecualian. Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu pada malam hari, sedang mereka semua tidur. Lalu menjadilah ia sebuah kebun yang telah binasa semua buahnya. Kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain. Setengahnya berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik buahnya. Lalu berjalanlah mereka sambil berwisik, katanya, pada hari ini janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata, sebenarnya kita sesat jalan. Ini bukanlah kebun kita. Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata, tidak, kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri.
Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka, bukankah aku telah katakan kepada kamu, semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya, amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. Mereka berkata dengan sesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Kemudian setengahnya menghadap yang lain sambil mencela-cela. Mereka berkata, aduhai celakanya kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat, menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap. Demikianlah azab seksa yang telah ditimpakan kepada golongan yang ingkar di dunia. Dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, tentulah mereka beringat-ingat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka taman-taman syurga yang penuh nikmat di sisi Tuhan mereka. Patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang-orang yang berdosa yang kufur ingkar? Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salahnya itu? Adakah kamu mempunyai sesebuah kitab dari Allah yang kamu baca dan pelajari, bahawa di dalam kitab itu membolehkan kamu mendapat apa sahaja yang kamu pilih? Atau adakah kamu mendapatkan akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah daripada kami, yang tetap hingga hari kiamat menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan? Bertanyalah kepada mereka, siapakah orang yang di antara mereka yang menjamin benarnya hukum bahawa mereka akan mendapat di akhirat apa yang didapati oleh orang Islam? Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sepaham dengan mereka? Kalau ada, maka hendaklah mereka membawanya jika betul mereka orang-orang yang benar. Ingatkanlah orang-orang yang tidak beriman akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat, dan mereka diseru supaya sujud, maka mereka tidak dapat melakukannya. Sambil pandangan mereka tunduk malu serta mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru supaya sujud, tetapi mereka enggan sedang mereka dalam keadaan sihat. Biarkanlah aku sahaja wahai Muhammad dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini. Kami menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Dan aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka. Sesungguhnya rancangan sulitku terhadap golongan kufur yang ingkar itu amatlah kukuh. Pernahkah engkau wahai Muhammad meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan, lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu sehingga menjauhkan diri daripada seruanmu? Atau adakah di sisi mereka lauh mahfuz yang mengandungi perkara-perkara ghaib, lalu mereka menyalin daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu? Maka bersabarlah wahai Muhammad menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada mereka, dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Ingatlah kisahnya ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sebab terkurung dalam perut ikan. Kalaulah ia tidak didatangi nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus di tepi pantai dalam keadaan ia ditempelak kerana salah silapnya. Selepas itu Tuhannya memilih serta menyediakan dia daripada orang-orang yang saleh. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata, sebenarnya Muhammad itu sungguh-sungguh orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Sambung pada surah Al-Haqqah, terjemahan bagi surah Al-Haqqah ayat 1 hingga 8. Saat yang tetap berlaku itu, apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Saat itu ialah hari kiamat. Kaum Thamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggempar dan mengharukan itu. Maka masing-masing menerima azab dunianya. Adapun Thamud, kaum Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau dahsyatnya. Adapun Ad, kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya, yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus.
Kalaulah engkau menyaksikannya, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati seolah-olah mereka batang pohon kurma yang tubang dan lompang. Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka yang masih hidup? Sadaqallahul azim. Okey, ya. Selesai sudah sesi bacaan terjemahan bagi ayat yang kita baca tadi. Dan kita sambung seterusnya dengan sesi seterusnya dengan sesi kulten yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yazid bin Sulaiman. Dengan segala hormat yang kita dipersilakan Ustaz Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Semuanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah inayahnya Allah masih lagi memberikan kepada kita pada malam ini peluang dan juga ruang untuk kita bersama-sama di sesi Google Meet di rumah masing-masing dalam keadaan yang semuanya sudah selesa, dah sembahyang Isyak, dah makan nasi, semua adalah. Lebih dahulu yang saya hormati Tuan Moderator kita pada malam ini, Ustaz Ahmad Zul Ikram, yang menggantikan Tuan Haji Abdul Rahim. Saya pun tak perasan tadi Tuan Haji Abdul Rahim call banyak kali. Saya pun tak perasan telefon tu. Pokoknya nak beritahu pada malam ini Tuan Haji Abdul Rahim ada tengah on the way nak balik ke Penang. Jadi sama-sama kita doakan semoga Ibrahim selamat sampai ke destinasi, ya. InsyaAllah. Ya Allah. Dan juga kepada jemaah, ibu-ibu dan ayah-ayah, guru, asatizah yang setia ke hari ini. Siri yang keberapa saya tak ingat dah. Asal dah 200 lebih dah. Dah 200 lebih. Dan saya pun di dalam program Generasi Al-Quran ni rasa macam kali keempat rasanya. Kali keempat dah ni. Jadi Alhamdulillah dapat lagi bersama-sama kita pada malam ini. Selesai kita membaca Al-Quran dan kita teruskan dengan sesi tazkirah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini bukanlah saya nak cerita panjang. Ayah pun kadang bukan ready sangat. Okey, baik. Jadi saya nak ajak ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, muslimin, muslimat rahimakumullah, kita kenang kembali ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Ketika itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Jadi secara rasminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Dan bila kata rasul, Nabi dia ada tugas. Tugas Nabi adalah menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat Arab ketika itu. Tapi yang kata Nabi ni, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kata menjadi rasul, tanggungjawabnya itu sangat berat.
ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berdakwah kepada penduduk Mekah, layanan yang sangat buruk ketika itu diterima oleh Nabi. Dan ada sahabat Nabi yang senang untuk memeluk Islam, tetapi ada yang sangat susah untuk terima dakwah Nabi. Sehingga kan Nabi SAW terpaksa menyebarkan dakwah secara sulit, secara underground, senyap-senyap, tak boleh secara terbuka ketika itu. Dan Nabi menerima berbagai ancaman, macam-macam ancaman, ancaman bunuh dan sebagainya, macam-macam. Baik. Apa yang saya nak highlightkan pada malam ini, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adalah sifat kesabaran Nabi tersebut. Iaitu sifat sabar. Sabar tu yang kita nak sembang pada malam ini. Semua orang tahu, sebut je sabar, semua tahu. Kalau kata marah, sabar. Itu semua kita tahu sabar. Jadi berkat kesabaran Nabi SAW, Islam sampai kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Bayangkan jika Nabi SAW tak sabar. Nabi yang kita kata apa? Tak dapat menerima dugaan, ujian, cabaran ketika itu. Wallahu a'lam, kita tak tahu adakah Islam akan sampai kepada kita sehingga ke hari ini. Jadi tuan-tuan, yang kata sifat sabar ini adalah satu sifat yang sangat mulia. Nabi banyak ajak kita tentang kesabaran. Ketika mana Nabi SAW berdakwah di Taif. Yang ni saya rasa ibu-ibu dan ayah-ayah pun tahu kisah ni. Ketika itu Nabi dilayan dengan begitu buruk oleh penduduk Taif ketika itu. Sehingga dibaling dengan sebagai macam-macam benda, batu dan sebagainya, sehingga luka kaki Nabi. Tapi yang kata sabarnya Nabi, Nabi tak doa yang bukan-bukan untuk penduduk Taif ketika itu. Jadi berkat kesabaran Nabi SAW, Islam boleh sampai dan boleh berkembang seluruh dunia. Alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah saya bukan nak sembang sirah. Saya hanya nak sembang tentang sifat sabar itu sendiri. Sifat sabar itu sendiri. Okay, baik. Apa yang kata sabar ni tuan-tuan? Yang kata sabar ni, apakah maksud sabar itu? Okay, baik. Sabar ni tuan-tuan daripada sudut bahasa ialah menahan. Itu dari sudut bahasa. Jadi adalah menahan. Dan dari sudut istilah sabar ini pula ialah kekuatan jiwa untuk menahan dari berakhlak buruk apabila munculnya sesuatu. Kekuatan jiwa untuk menahan dari berakhlak buruk apabila munculnya sesuatu. Itu yang kita kata sabar dari sudut istilah. Jadi di sini nak menunjukkan kita ni sabar ke tak, tuan-tuan? Cuba cek kehidupan seharian kita. Contoh, dah ni kalau kita tengok di jalan jam panjang. Hari kerja jam, hari cuti jam, semuanya jam. Tak tahulah, dia jadi macam satu fenomena sekarang ni. Hari minggu ke, hari kerja ke, jam. Mereka kata kereta makin banyak. Orang beli time PKP lah tu. Bila dah boleh berjalan, semua pakat berjalan. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di jalan raya ni pun kadang-kadang menguji kesabaran kita. Contoh jam lama kan. Dia mula lagi. Mulut ni kadang, mulut ni. Dia mula nak sebut yang bukan-bukan.
tambah pula ada yang perangai pemandu ni macam-macam. Horn kita, marah balik kan. Kita di Malaysia pantang horn. Kalau di negara lain, Indonesia ke Arab Saudi ke, horn bila banyak kali pun tak ada masalah. Kita Malaysia horn sekali lah. Pula. Dia keluar pada kereta, tanya, oi tak berhenti apa? Dia. Itu beza kita. Tak boleh horn langsung kan. Okay, baik. Jadi kadang-kadang menguji kesabaran kita. Di jalan raya, begitu juga di rumah. Anak-anak buat perangai, mula kita nak marah. Kadang-kadang benda tu adalah satu ujian yang Allah hadirkan kepada kita untuk menguji tahap kesabaran kita. Tu yang kadang-kadang orang kata sabar ni pun ada had juga. Memang ada. Tetapi pentingnya sifat sabar dalam kehidupan kita. Kalau kata tak sabar kalau mula jadi macam-macam. Jadi benda yang tak diingini. Baik. Ya, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, baik. Ni anak-anak pakai masuk belakang. Mula tu. Dia tak sabar lah tu. Kan? Tadi kita kata dah tunggu kat bawah Ustaz. Ni dia tak sabar, dia pakai naik. Okey. Ya, baik. Antara kelebihan sabar yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Baik. Ialah daripada surah Al-Imran ayat 146. Ini di antara kelebihan sabar. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang sabar. Ada, saya baca lebih kurang, kata lebih kurang 90 kali disebutkan tentang sabar. Jadi malam ini saya nak bawa beberapa ayat sahaja yang menerangkan tentang kelebihan sabar ini. Baik, yang pertama, kelebihan orang yang bersifat sabar ini ialah ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada surah Al-Imran ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Dan berapa banyak dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah. Dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Itu yang pertama. Itu ni tuan-tuan, kalau kata kita buat sesuatu kerja, kemudian contohlah bos jadi makin sayang kepada kita. Oh, dia ni rajin kan. Okay. Kemudian kita akan jadi suka. Bila bos suka kepada kita, kita pun jadi semangat. Tambah pula tuan-tuan, kalau kata Allah yang suka kepada kita, Tuhan kita suka kepada kita, Allah. Tak boleh nak bayang tuan-tuan. Yang kedua, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah
dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai, yakni menolong orang-orang yang sabar. Allah banyaknya kelebihan untuk orang yang bersabar. Okey, baik tuan-tuan. Minta maaf banyak sangat iklan ni. Jadi terpaksa lah. Juga kadang-kadang saya beritahu kat Cikgu Rahim, kata cikgu saya tak jamin lah kadang akan berjalan lancar ni. Kadang-kadang budak-budak ni duduk baik kan. Cikgu Rahim kata tak apa, jalan lah kan. Itu yang kedua tuan-tuan. Mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang sabar. Dan yang ketiga tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, memperoleh tempat tinggal di syurga. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila cerita pasal syurga, apa yang tak seronok, semuanya seronok. Di syurga semuanya muda, tak ada yang tua. Disediakan mahligai bagi setiap orang. Itu dia. Kalau kata mahligai ni hebat lah. Rumah kita yang kita rasa lagi besar pun kita rasa okey dah. Apatah lagi di syurga jika Allah kurniakan mahligai, istana kepada kita. Dan Allah bagi kepada orang yang sabar. Dan keenakan makanan-makanan yang ada di syurga, semuanya kita nak. Tapi tuan-tuan, cerita pasal syurga sebab apa kadang orang nak buat malas. Kadang-kadang kita tak rasa apa sebab kita tak nampak di depan mata kita keindahan syurga itu. Bila mana kita sabar, Allah nak bagi ganjaran syurga. Syurga tu kita tak nampak. Memang kita dengar syurga ni ada macam-macam. Kadang orang tanya, Ustaz, di syurga rokok ada ke tak? Tanya untuk rokok ke? Rokok tak boleh tinggal. Kan? Tak kata ada. Rokok ada. Cuma kalau nak ambil api ada di neraka. Itu dia. Itu juga dah. Tapi lebih sedap daripada rokok lagi. Kan? Jangan nak tanya lah rokok tu. Di syurga ni ada kenikmatan yang kita di dunia kita rasa nikmat, di syurga lebih-lebih lagi. Jadi Allah berikan syurga bagi orang yang sabar. Tuan-tuan, kena sabar kita. Kena sabar. Baik. Seterusnya tuan-tuan yang keempat, mendapat pahala tanpa hisab. Bagi orang yang sabar. Di dalam surah Al-Zumar ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad akan firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna itu, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja
yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Dapat pahala yang kata tidak terkira. Mana dah rumah? Yang kata tidak terkira ni tuan-tuan banyak, sangat banyak. Contoh orang letak duit depan kita. Orang tanya banyak mana duit tu? Ui, dia kata banyak tak terkira ni. Bila kata tak terkira banyak. Tak terkira ni banyak tuan-tuan. Jadi bayangkan pahala masuk kepada kita. Tapi tak terkira. Dapat kata banyaknya untuk orang yang bersabar. Jadi untunglah kepada mereka yang bersabar itu. Jadi marilah sama-sama kita mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan kita. Biasalah hidup berumah tangga tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Kadang-kadang ada perselisihan. Suami berasa dengan isteri, isteri berasa dengan suami. Tetapi kena sabar tuan-tuan. Isteri hari ni bad mood, pokpek macam-macam dekat suami, suami kena sabar. Suami dia suka duduk jadi macam bos. Ni buat ni, buat ni, buat ni. Isteri kena sabar. InsyaAllah sabar ada hikmahnya. Allah akan berikan kepada orang yang sabar. Akan kita dapat. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat itu saja dahulu dengan berbagai gangguan di sebelah ni. Saya rasa saya kena berhenti dulu. Saya harap dapat memberi manfaat sedikit kepada kita semua tentang kepentingan sifat sabar dan kelebihan kepada orang yang sabar, insyaAllah. Dan semoga kita mendapat ganjaran di syurga di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yazid bin Sulaiman. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan jaza. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada malam ini. Ustaz kita, Ustaz Yazid, berkongsi peringatan tentang satu peringatan untuk kita pada malam ini tentang kesabaran, bersabar. Dan Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Yazid kita sambil memperingatkan kita tentang kesabaran, beliau juga mempraktikkan kesabaran dalam masa yang sama. Sambil beliau memberi peringatan tentang kesabaran, beliau juga mempraktikkan kesabaran. Masya Allah. Okay, baik, selesai sudah sesi cool tank kita pada malam ini. Kita lanjutkan dengan sesi seterusnya, iaitu sesi kita buka soalan. Untuk siapa-siapa yang ada soalan, boleh bertanya kepada Ustaz kita. Dipersilakan. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Untuk kerja sama ya. Sama. Boleh dengar ke Ustaz? Ya, dengar aja. Ustaz, memanglah kita semua kena sabar. Tapi kadang-kadang kita tengok kalau kita terlampau sabar pun rasanya macam kita di macam sifat sabar tu memang elok. Tapi kalau terlampau sabar macam diperbodoh-bodohkan pula. Kalau dalam zaman sekarang lah, bukan kita nak compare dengan zaman Rasulullah. Macam mana pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Ajaz Talbiah. Okey, memang tu yang saya katakan tadi, sabar juga ada haknya. Tetapi ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, penting juga kita dalam keadaan kita
tak puas hati kepada sesuatu tu, kita kena jugalah mengawal diri kita. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia pendam lah, dia sabar lama kan, tapi sekali dia lepas Allah kan, meletup tu baik. Tapi pentingnya di sini untuk kita mengawal kemarahan. Kalau boleh tegur elok-elok, kawal diri kita. Saya nak cerita pengalaman saya dulu, contoh macam mula-mula jadi cikgu. Bila kita pergi di sekolah tu, kita tengok budak-budak ni. Biasalah budak-budak ni ada yang nakal kan. Mula-mula kita biar dulu, kita relax dulu kan. Tapi makin lama tengok dia ni, tak boleh ni kata ni. Memang kadang-kadang kita kena juga tegur. Kita ada juga masanya itu kita perlu bertegas untuk elokkan diri kita ini daripada macam tadilah dia kata tadi, diperbodoh-bodohkan. Kalau kita sabar sangat kan. Tapi niat kita itu adalah untuk mendidik. Semoga berkat apa kita tegur itu ada juga yang berubah, dan selepas itu dia menjadi orang yang selesa dengan kita, maksudnya yang okey lah dengan kita. Kebanyakannya pun saya praktikkan kepada budak-budak sekolah ni. Dulu memang saya suka marah. Tu lah, abang betul lah. Marah banyak kan, masuk kelas dia marah. Sebab marah tu jadi dia diam. Memang dia diam. Tapi kita pula jadi macam tak apa seronok. Tapi bila lama-lama kita cakap elok-elok, alhamdulillah mereka sudah faham, dan kita tengok hikmahnya itu ada selepas itu, dan mereka pun mudah menerima teguran, dan alhamdulillah. Jadi boleh kita bertegas sekali-sekala, dan tegas itu adalah untuk mendidik dan juga memperbetulkan apa yang tidak betul lah. Jadi sabar pun ada juga masa kita perlu kena beritahu juga kebenarannya itu. Sabar, diam saja kan. Memang tidak ada. Okay, terima kasih. Sudah nak jawab lah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Nak tidur. Baik, kita buka lagi satu soalan kalau ada. Ada? Tak ada soalan? Okey. Tak ada soalan kot. Okey. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yazid bin Sulaiman. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan jazak. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Dan kita minta Ustaz kita untuk bacakan doa untuk sebagai doa penutup majlis. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa dawaiha wa afiyatil abdal wa shifaiha wa nuril absar wa biyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kursi malam ni. Dengan penuh kesabaran. Okey dah baik. Dia kali lemah kan. Belajar, kena belajar. Okey, terima kasih. Kami sokong. Yes. Assalamualaikum semua. Okey, waalaikumsalam. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.